Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Wanita Hari Ini, siaran 27 November 2020. Salam penuh inspirasi diberikan kepada anda semua. Dan hari ini saya Fiza dan juga Hawa. Hawa sihat? Sihat Alhamdulillah. Fiza sihat? Sihat Alhamdulillah. Juga mengharapkan anda yang sedang menonton ketika ini sentiasa berada dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera. Ada di setengah negeri yang hari ini dah pun mula bercuti, ada yang bekerja dari rumah dan ada juga yang dah merancang apakah aktiviti yang akan dilakukan bersama seisi keluarga pada hujung minggu ini. Yang pasti apapun aktiviti yang anda rancang, pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan diri dan juga insan-insan di sekeliling anda. Betul tak, Awak? Betul, terutamanya pada saat-saat yang mencabar ini, walau di mana pun anda berada, ikut SOP yang telah ditetapkan. Paling penting, pakai pelitup hidung dan mulut, sentiasa ada hand sanitizer dan juga paling penting bila ada di luar, jaga jarak fizikal antara satu dengan lain. Ada sebab-sebabnya semua SOP itu ditetapkan untuk semua. Dan ingin juga kami kupaskan mengenai statistik terkini COVID-19 pada hari semalam. Tahniah kami ucapkan kepada warga kaki tangan KKM kerana jumlah sembuh tertinggi harian iaitu 2,555. Ini kita nak ucapkan tahniah kepada semua petugas-petugas kesihatan kita dan juga kepada rakyat Malaysia yang sentiasa mengikuti SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Dan kalau kita lihat, Alhamdulillah juga semalam 935 kes dilaporkan. Ada sedikit penurunan di situ kan. Kita harapkan kita dapatlah maintain nombor ini dalam sama-sama kita bekerjasama bagi memastikan dan memerangi wabak COVID-19 ini. Dan yang seperti yang kita kongsikan tu ada juga pecahan-pecahan kes baru mengikut negeri apa pun, Hawa, daripada awal. Dan bukan saja kita tapi di program-program kita yang lain juga telah pun sama-sama kita ingatkan diri kita dan juga anda penonton-penonton untuk terus menjaga diri anda di mana anda berada. Okey, kita tinggalkan sedikit tentang COVID-19 ini dan hari ini seperti biasa hari Jumaat kita akan berkongsi tentang satu lagi topik iaitu berkaitan hikayat perkahwinan. Hari ini saya rasa saya macam mak Hawa, Hawa macam anak saya yang dah bersedia untuk dikahwinkan. Macam kakak adik lah. Okey, kita nak cakap tentang perjanjian mak-mak. Kalau kita cakap tentang perjanjian mak-mak ni, mungkin kan Hawa, kalau kita tengok orang dulu-dulu kan, kebiasaannya mereka ni suka ada perjanjian ataupun orang kata cakap mulut lah, janji kalau Hawa anak perempuan, kita kawan baik, saya ada anak lelaki, kita kata bolehlah nanti kita dah besar nanti kita satukan anak kita ni. Matchmaking dari kecil lagi, dari awal lagi. Tapi inilah kita nak kongsikan juga kepada anda penonton, adakah ia boleh diguna pakai ataupun sebenarnya kadang-kadang bila anak kita dah besar kan, melalui pelbagai proses pembesaran, jumpa ramai orang, adakah perjanjian itu masih lagi boleh diguna pakai? Sebab kadang-kadang anak kita tu ada hati dan juga perasaannya, tersuka orang lain yang mungkin sama-sama pergi cycling ke kan, terjumpa kan, pergi keluar belajar, jumpa yang kita suka. Ada, kalau Hawa macam mana? Kalau saya apa-apa pun paling penting kena ada restu ibu bapa dulu, tapi tengoklah macam mana. Itu restu. Tapi ini bagaimana ibu bapa yang dah orang kata suai padankan, calonkan. Okey. Ini dan banyak lagi sebenarnya, Hawa. Kita nak kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita di rumah. Jika anda mempunyai apa-apa pandangan ataupun soalan hendak ditanyakan ataupun anda sendiri sedang mengalami dilema, dah ada calon sendiri tapi ibu bapa pun dah ada calon untuk anda, anda boleh kongsikan di laman Facebook kami www.facebook.com/WHITV3. Okey, tapi sebelum kita nak berehat dahulu seketika, apa kata kita saksikan dahulu segmen tajaan daripada P-Shine. Silakan. Hai, terpukau. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini yang disayangi. Alhamdulillah, terima kasih kerana mempercayai produk P-Shine Serbuk Kecantikan ni.
tim Dini daripada minggu lepas sampai hari ni tak berhenti-henti duk jawab WhatsApp dan call hampa saja kerana produk ini semakin hari semakin meningkat daripada segi permintaan. Macam yang hampa semua tahu, pisai serbuk kecantikan ni 3 dalam 1, iaitu dapat membantu kesihatan kulit, kuku dan juga rambut. Nak kulit cerah tegang, tak ada jerawat, tak mau kulit kusam, nak pudarkan parut, nak sentiasa lembap, nak glowing dan berseri-seri. Untuk tumit kaki yang mekar sentiasa pecah-pecah, untuk pencegahan kuku dan juga penjagaan rambut, tak mau bagi rambut gugak, nak sentiasa lebat dan cantik. Dan dalam pisai serbuk kecantikan ni mengandungi pelbagai bahan campuran seperti serbuk mutiara, kamu-kamu, daun zaitun, daun teh hijau, pegaga, acerola cherry, ubi merah dan juga raspberry. Yang paling pentingnya, produk ini ada kelulusan MAL yang diluluskan oleh Biro Farmaseutika Kebangsaan Malaysia dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Cara pengambilan sehari sekali 30 minit sebelum makan ataupun sebelum tidur. Hanya perlu koyak, tuang ke dalam mulut, kemam-kemam dah cantik. Mudah kan? Satu kotak mengandungi 15 cc dan yang paling bestnya, harga pasaran dia hanya RM49 sahaja. Rugi kalau tak cuba. Dini dah bagi harga kasih sayang dekat hampa. Dalam ni mengandungi pelbagai bahan yang premium kerana produk ini dijalankan di kilang kami sendiri yang bertaraf GMP. Macam mana nak dapatkan pisai serbuk kecantikan ni? Cara nak dapatkan pisai serbuk kecantikan ni, boleh cepat-cepat ambil nombor telefon yang tertera di kaca TV anda ataupun hubungi ejen kami di media sosial di Facebook dan di IG. Satu lagi yang best ini nak share dekat hampa, kami mencari ejen dan stoki di seluruh Malaysia. Jangan risau, bahan daripada segi billboard, pengiklanan TV, poster dan sebagainya kami sediakan. Jangan tunggu lagi, jom kita sama-sama amalkan pisai serbuk kecantikan ni. Cantik dalam, cantik laluan. Bye. Cik Sofia Dini dari P-Shine. Fiza, berbalik kepada topik kita pada hari inilah perjanjian mak-mak. Mungkin ada yang terfikir adakah masih relevan pada zaman sekarang ini? Tapi mungkin juga ya, sebab mungkin setengah ibu bapa fikir adakah anak-anak mereka cukup matang untuk membuat keputusan masa depan mereka? Adakah mereka cukup pengalamannya dan adakah pilihan mereka tu betul dan tepat? Takut juga dengan macam tu. Tapi sebenarnya biarlah kita bagi anak-anak kita, kalau saya lah. Tapi tak ada anak. Kita nak kongsikan topik ini bersama dengan anda penonton. Boleh kongsikan di Instagram dan juga Facebook WHI TV3. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Biar your future in-law uruskan. Future in-law? Yeah, I'm talking about my son, Isma. Oh, I see. Yes, that's a good idea. I rasa best sangat sebab kita dua sama sekolah daripada sekolah rendah and now kita tengah sibuk nak matchmate, nak bagi anak kita kahwin. I know, kan? That's why we are BFFs. I tak dapat nak bayangkan. I punya besan is my best friend. Itulah kan. Dah memang ditakdirkan that we are inseparable. Tapi you rasa Isma and Rihanna match tak? Of course they met. Okay. Well, I rasakan kalau anak kita kahwin, kita tak payah nak pening kepala. You know why? Because bisnes kita dua, anak-anak kita yang handle. And you know apa yang kita boleh buat? Kita pergi holiday. Oh my God, that's a fabulous idea, darling. So, what do you think? Macam mana anak you dengan anak I matching? Matching sangat. Gosip pasal I ke ni? No, tak. Tak gosip pasal you langsung. Cuma I cakap dengan Rai, I tak sabar nak dapat menantu. Yes. Itu dia tadi sedikit sedutan drama daripada siri Bukan Cinta Aku. Bagaimana ibu-ibu ini yang membuat perjanjian untuk menyatukan anak-anak mereka. Kadang-kadang mungkin disebabkan oleh kepentingan perniagaan ataupun persahabatan. Itulah seperti yang Hawa kongsikan tadi kan, sama ada ianya masih lagi relevan pada hari ini. Kadang-kadang Hawa bukan saja dalam kalangan ibu bapa ini membuat perjanjian, tetapi kadang-kadang mereka nak menguruskan. Ada sebenarnya ibu-ibu ini walaupun anak-anak ini
bukanlah anak-anak kawan mereka, tetapi mak-mak ni yang nak uruskan semua dari segi hantaran, baju, majlis dekat mana, siapa juru makeupnya. Pening juga macam tu. Kalau pengantin. Baik, bersama kita di studio pada hari ini untuk perjanjian mak-mak ni, bersama kita ialah Liz Dawati. Sihat? Alhamdulillah sihat. Mak sihat? My mom sihat. Okey, kita juga bersama dengan Datuk Dr. Fazilah Muhammad Ali selaku perunding motivasi. Apa khabar Datuk? Sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat. Datuk ada berapa orang anak Datuk? Saya ada 3. Ada 3? 2 lelaki, 1 perempuan. Semua dah mendirikan rumah tangga? 2 sudah mendiri rumah tangga, 1 belum yang perempuan. Ada tak perjanjian yang pernah dilakukan Datuk? Setakat ni saya tak ada. Saya very open. Jadi menantu-menantu saya, anak-anak saya semua kahwin cinta sama cinta. Itu dia. Bukan cinta aku tetapi memang cinta sama cinta. Sama cinta. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu kita ni sebagai saya dengan besan saya ni, kita saling memimpin lah. Memimpin, membantu dan sebagainya. Bukan maknanya kita lepas tangan begitu. Kita tengok. Ya. Okey, nampaknya kita dah panaskan enjin kita untuk perbincangan kita pada tengah ini. Silakan Hawa. Kalau Liz Dawati sendiri mempunyai 8 orang anak, adakah Liz Dawati berdasarkan topik kita pada hari inilah rasa relevan lagi ke untuk ibu-ibu sama-sama matchmaking ataupun nak pasang-pasangkan anak-anak mereka? Dia kebetulan ada persamaan. Bila diberitahu nak buka topik pasal ni kan. So sebenarnya kebetulan saya pun ada seorang kawan yang memang saya dah kenal lama sebelum kahwin sampai dah kahwin, tapi tak terfikir pun yang kita nak match ni kan. So macam pada asalnya yang saya cuba kenalkan adalah bukan kenal, macam kita bawa anak main kat rumah kawan. Lepas tu masa kecil-kecil tu baby masih kecil lagi, anak perempuan saya 2 orang kan. So dia anak lelaki yang bongsu. So dia 3 anak lelaki. So saya kata ni kalau berlekat seorang ni okey ni. So kita dah kenal kawan kita. So kita dah tahu hati budi dia, macam mana dia kan. So tak risau kalau macam kita kalau boleh kita nak ngam dengan besan kita. Kalau kita dah kenal lebih bagus sebenarnya kan. So, kalau ada masalah anak pun kita mungkin boleh selesaikan. Jadi itu pandangan saya, tapi tak sangka pula benda tu bukanlah orang yang saya maksudkan. Dia menjadi besan juga, tapi dengan anak yang saya tak sangka macam orang lain pula. Yang nak di-matchkan tu. Kebetulanlah benda tu. Memang tak ada perjanjian apa-apa, cuma kita rasa kalau ada jodoh adalah. Tapi tak adalah kita kena suka tak suka kita anak-anak kita mesti kena kahwin. Pressure, tak adalah kan. So kita bagi kelonggaran. So bila bincang dengan anak kan, cakap kawanlah dulu, mana dah tahu kan kalau okey lah, tak okey kawan je lah. Kan. So bila dah match kan tu, kenalkan dengan anak abang nombor 3. So macam rupanya benda tu datang dengan secara tak sengaja. So menjadilah insya-Allah dalam perancangan macam tu. Okey, dan saya kira ini juga doa ibu doa ibu yang diangkat dan dimakbulkan. Datuk, kalau kita lihat perkara ini mungkin bukan satu perkara yang pelik ataupun aneh kalau kita lihat pada tempoh 20 ataupun 30 tahun yang lalu. Tetapi dalam zaman sekarang ini yang mana rata-rata ramai dalam kalangan kita ni ada ruang dan juga peluang untuk mencari jodoh sendiri. Keluar pergi belajar jumpa jodoh. Boleh cari jodoh dekat tempat kerja, boleh cari jodoh. Tak pergi keluar pun menggunakan laman sawang media sosial ni boleh cari jodoh. Betul tak kan? Tetapi kalau hari ini, kalau macam Lisa tadi kebetulan tak paksa. Kebetulan menjadi. Tapi ada juga dalam kalangan kita ni yang ibu-ibu ni memang macam mana pun nak juga. Ibu, kau akan mewarisi harta papa. Jadi macam mana tu? Ada, yang memang ada sekarang yang ibu bapa tu terlalu superior. Superiority complex ya, di mana anak-anak ni ikut sajalah. Kalau yang lelaki tu tak kisah sebab mulut mak dia banyak sangat. Macam tu, nak macam ni ya, nak cantik, nak tak cantik ya. Tetapi kita kena ikut undang-undang rule-nya dalam agama kita. Hartanya ataupun agamanya, rupanya, hartanya dan sopan santunnya, selalu dia sembahyang dan sebagainya. Itu yang Nabi dah pesan. Kalau orang lelaki, orang perempuan hanya tengok kepada hartanya dan juga kepada ibadahnya. Itu agamanya. Jadi 2 saja orang perempuan tengok. Tapi orang lelaki kena tengok lebih di situ. Dalam hal ini, zaman moden, zaman dulu ya. Sebab kalau sekiranya dalam keluarga guru ya, saya ni dari keluarga guru. Jadi anak tu cikgu kahwin dengan cikgu ni, anak cikgu ini. Anak cikgu ini kahwin dengan anak cikgu. Ada pula kadang-kadang cikgu tu dia menjadi tukang
kacuk anak cikgu ni cantik nak cikgu kahwin. Dia tukang kacukkan suruh kahwin ya. Jadi pangkat tu setengah orang pula dia menjaga harta, bisnes macam tadi dalam drama tadi, ada pula yang menjaga dia punya status seperti saya syarifah dan sebagainya, dia takut hilang dari situ. Dan di sini kita tengok zaman sekarang dah susah, budak-budak tak dengar cakap dah. Ya, dia kata boleh. Tapi bila dia jumpa tak sesuai lah mak. Itu. Dia ada taste dia. Dia taste lain. Kerana kita dah dedahkan. Yang penting kita dedahkan anak-anak kita ini kepada situasi yang mana dah cukup pelajaran dah kita bagi. Ya. Agamanya, pelajaran duniawi, ukrawi semua kita dah bagi. Jadi dia pilihlah yang mana terbaik mengikut cita rasa. Tapi mesti ada usahanya jalan dulu. Maknanya mungkin kita WhatsApp, kenal-kenal, senyum-senyum ya. Tapi memanglah memang Allah Taala telah menyatakan bahawa jodoh itu tidak silap alamat. Betul. Jodoh tu tak akan silap alamat. Dia akan pergi terus. Kalau orang tu tinggal di Malaysia, ada jodohnya di Timbuktu, borderless. Dunia sekarang tak ada sempadan. Ya, kalau tu datang belajar ke UIA kan, jumpa. Betul. Jadi kita hanya usaha, sekadar usaha. Tapi kalau tak ada jodoh, tak ada. Tak ada. Adalah transit. Adalah. Hawa macam mana? Hawa macam mana? Ada tak ibu dengan ayah ada perjanjian ibu-ibu ke? Setakat ni tak ada lagi lah. Betul. Okey. Cuba call sekarang. Call mak sekarang. Mungkin awak tak tahu mak dah buat perjanjian ke? Balik ni kita tanya ya. Tadi Datuk pun ada cakap ada setengah ibu bapa dia pentingkan social status ataupun pangkat. Tetapi seperti Liz dah katakan tadi, kita selesa bila dah kenal besan kita tu siapa. Kenapa penting keselesaan tu? Ialah sebab kita nak berhubung keluarga ni lama. Yang nak kahwin anak-anak, kita nak kahwin keluarga dengan keluarga juga. Kan bila anak kita dengan anak seorang tu kahwin, bukan diorang saja kahwin. Kita keluarga pun macam kahwin juga. Maksudnya kita nak kena ada kontak, nak kena ada tahu baik kan. So tak naklah nanti anak je kahwin, lepas tu nanti itu yang ada masalah balik kampung, ada masalah mana nak pergi majlis dulu atau pergi kan, sebenarnya itu akan ada masalah. Tapi kalau misalnya kita dah kenal, so kita ada timah rasa dan banyak perkara-perkara yang banyak membantulah dalam hubungan anak-anak tu nanti, insya-Allah. Tapi apa yang Lizda katakan ini sebab Lizda tidak orang kata mengawal. Lizda memberi ruang kawan jadi tak jadi. Tapi ada mungkin dalam kalangan penonton-penonton kita ini mengalami masalah yang berbeza. Ibu bapa mereka membuat perjanjian dan mengharapkan perjanjian itu ditunaikan. Dekat sini kesian kita lihat ibu bapa kahwin mungkin pilihan sendiri, suka sama suka. Tapi anak ni disebabkan oleh kepentingan ibu-ibu itu tadi terpaksa mengorbankan rasa perasaan cinta mereka. Macam mana tu? Tapi takut juga kan, mungkin mak ayah diorang pun disatukan oleh keluarga. Jadi kemungkinan mak dengan ayah dulu pun tak bercinta, disatukan juga. Sekarang apa masalah korang pun bercintalah lepas kahwin. Lepas kita ketemukan. Mungkin itu pun jadi satu faktor. Tapi kalau saya percayalah, mana-mana mak ayah kat luar sana, kalau diorang faham tentang jodoh pertemuan itu adalah milik Allah, so diorang cuma boleh merancang. Merancang ketemukan ataupun kenalkan. Tapi kalau menjadi, alhamdulillah. Kalau tak menjadi, kita tak bolehlah kena juga, kena paksa juga. Nak tak nak, mama tak kira. Cik, papa yakin. Tapi sebenarnya banyak cara untuk kita wujudkan satu keserasian tu. Maknanya kalau nak daripada awal tu mungkin dah kita kawankan kan, so diorang akan tengok keserasian kat situ. Lama-lama kita akan nampak diorang serasi apa tidak. Kalau secara tak halus je dulu. Jadi Hawa kecil-kecil bawa pergi majlis hari jadi. Kan betul tak? Lepas tu dah besar sikit datang majlis hari raya. Tapi Datuk mungkin Datuk boleh komen juga dalam situasi begini. Dalam situasi ini pada saya memang kita bagi dia kawan. Sejak dari sekolah rendah, sekolah menengah tadika pun sama. Tetapi dia yang lelaki akan kata, tak payahlah, saya dah tahulah dulu saya duk main congkak dengan dia. Saya dah tahu baik buruk dah. Dia macam adik saya. Dia macam adik saya. Bila dia kata macam tu, bermakna dia tidak ada taste pada budak itulah, mungkin jodohnya di lain. Tetapi ada ketika waktu yang dia hendak mungkin sama-sama belajar di universiti ke di kolej-kolej sama-sama scholarship lambat, duit tak ada, sama-sama awak ada berapa? Minyak motor tak ada ni. Tolong bagi. Itu nak berkorban dari mula.
sewaktu di sekolah, sewaktu di pelajaran tempat di sekolah tinggi misalnya. Jadi bila di situ menunjukkan masing-masing sudah mula train bagaimana sudah mula melatihkan diri bagaimana pengorbanan itu penting untuk kedua-dua belah pihak. Kalau ikut mak kita kata anak ini orang baik-baik, anak ini mak dia anak Tok Hadi ni, anak Tok Mufti ni, minta maaf. Anak orang yang beragama lah ya. Awak jangan main-main ni. Memang zaman dulu, kalau zaman Tok Mufti Tok Hadi ni, ibu bapa akan bagi anak dia kahwin dengan supaya dapat keturunan. Lepas itu lepaskan anak dia tak apa, keturunan tu penting. Itu yang dipakai oleh ibu bapa zaman dulu. Dia nak keturunan beragama. Maknanya esok keturunan ini akan menjadi baik atas doa-doa datuk nenek mereka. Itu zaman dululah kan. Zaman dulu. Tapi kita pun dah berubah hari ni kan, Hawa? Dan mungkin juga kalau itu dilakukan sekarang, setengah anak-anak ni dia tak boleh bila disuruh, tak boleh bila dipaksa. Akan jadi tekanan tu. Macam mana, Datuk? Betul. Dia akan menjadi satu tekanan yang hebat pada dia. Orang kata tak boleh ni budak-budak ni, retaliate. Dia akan memberontak. Ya. Lah kalau kita buat perlahan-lahan, ini cantik, ni sama dengan awak, ni. Pelan-pelan. Jangan kata, no. Yang ni, mak dah pilih ni. Mak suka sangat yang ni. Bapak mengata suka. Ambillah bagi kahwin dengan bapak. Takut je. Okey, itu situasi yang berbeza. Tentang perjanjian ibu-ibu ni yang nak menyatukan anak mereka. Okey, ini kita letak satu situasi yang berbeza pula. Ibu-ibu ni tak kenal. Kenal sebab anak baru bercinta, bertunang dan sebagainya lah. Kemudian sebabkan baru kenal besan sama besan ni dah baik. Okey, jadi mereka sendiri yang mengambil keputusan untuk mengambil alih segala tugasan-tugasan anak ni. Dah bertunang kan? Okey, jangan risau, ibu pengantin lelaki dengan ibu pengantin perempuan yang akan bekerjasama membuat perjanjian, menguruskan baju, make-up, siapa juru soleknya, siapa wedding plannernya, sampai kadang-kadang pengantin tak tahu apa yang terjadi. Ini juga mungkin boleh jadi masalah. Sebab kadang-kadang anak ni nak mengikut kata ibu. Ada orang kata majlis kahwin ni sebenarnya bukan majlis kita. Majlis mak ayah kita. Mak over excited Yang lah. dia jemput kawan-kawan dia kan. Jadi kalau Lisda sendiri, bagaimana kita lihat satu perkara ini? Sebab ada dalam kes-kes terpencil ataupun tertentu sebenarnya, ada dalam kalangan pengantin ni sampai tak tahu sampai tarikh nikah ni tersalah sebab ibu yang uruskan sampai tak diberitahu kepada pengantin. Macam mana tu? Itu pelik sikit. Mungkin mak ni yang lebih excited kan. Tapi seboleh macam saya tak tahu nak kategorikan yang excited mak-mak ni. Yang paling penting sebenarnya adalah hubungan anak tu sendiri sebab diorang nak melayari kehidupan bersama. Kita mak-mak ni kita dah lepas kita dengan ayah kita, apa yang berlaku kita ya je. So anak-anak ni sebab apa masalah yang akan berlaku, saya percaya semua orang yang berkahwin dia akan ada ujian dia tersendiri. Tapi jangan takut nak kahwin. Takut juga. Tapi semua itu adalah lumrah dalam kehidupan. So antara kita dalam sesi belajar lah. Kita kahwin tak kahwin tetap sesi belajar. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku esok hari. So yang penting sekarang mak-mak ni yang mana merancang tu kalau boleh pastikan buat bincang anak-anak juga. Kan? Kalau kita nak putuskan kita punya keputusan tu juga. Maknanya tak nak anak tu punya keputusan kita juga. Kita just bagi tahu. Okey, cerita dia kena macam ni, macam ni, macam ni. Kan? So, at least anak tu tahu. Tak adalah macam tadi betul anak pun tak tahu tarikh tu dia akan sedikit Ini kisah benar. Ini kisah benar. Sebab ibu-ibu terlalu sibuk nak menguruskan sampai dia terlupa. Dan anak sekarang ni kalau kita merentas negeri dan sebagainya, negeri-negeri yang PKPB dan sebagainya, ada kena ikut SOP tertentu, anak kena ambil cuti, ada yang kena kuarantin dan sebagainya kan. Ibu-ibu dia syok sendiri, dia lupa yang pengantin tu anak. Macam mana tu kan? Ya betul. Kadang-kadang dia nak anak dia pakai sedundun merah ke sedundun pasal dia pakai merah dulu. Dia nak sedundun kuning ke apa ya. Lepas tu dia kata nak kek ini, nak bagi hantaran beg tangan macam ni macam ni. Seberdiri ke seduduk dia ke dia yang suka. Dia yang suka. Ya. Ibu bapa yang belah sana pun tetap anak saya kalau tak ada seberdiri, subang hantar semua tu, beg tangan kasut semua saya tak bagilah. Mesti ada. Jadi semua ini atas kehendak ibu bapa. Ingat, kita dah tua. Ya, bila kita over tenaga terlalu bagi tenaga yang banyak, akhir kenduri kita yang collapse bukannya kita tak boleh makan kenduri sebab pening. Dan lagi satu apa ni yang takut ya akibat daripada ini
perbelanjaan yang banyak keluar. Anak kahwin 3 bulan saja. Lepas tu dah sampai dah fulfill dah. Mak kata macam ni, saya kahwinlah. Takut juga ya. Ya, itu takut juga tu. Ada terjadi macam tu. Jadi kita pro and contrast lah. Kita nasihatkan, kita hanya pandu. Ya, kita hanya pandukan. Apa-apa pun memang kena berpada-pada. Mungkin Berpada-pada. setengah ibu tu rindu masa muda-muda dulu nak rancang perkahwinan, okey buat dekat anak lah. Tapi kita nak tengok pandangan orang ramai, pernah tak mereka mengalami situasi dengan perjanjian mak-mak ni? Silakan. Perjanjian mak-mak ni memang wujud. Tak adalah diorang ambil serius macam berjanji, bukan, memang ada. Kan dah tak ada topik. Dah tak ada topik tu mulalah muncul topik apa-apa. Kau nanti, anak kau dah bosan nanti, anak kau jadi menantu aku lah. Contohlah macam tu. So kita ni pun yang dah tu dah kecil-kecil lagi kan. Macam benda lah demo ni bersembang kan. Sebenarnya dah tak valid pada zaman sekarang sebab anak muda zaman sekarang lebih prefer untuk berkenalan di social media ataupun perjumpaan antara mereka. Adalah perkara yang biasa. Mak-mak ni diorang akan agree nak kahwinkan dengan orang ni. Mak kita ni kenal kualiti yang kita cari dan kualiti yang dia cari untuk kesesuaian masa depan. Mak-mak masih lagi ada yang nak canon-canonkan kita dengan seseorang. Mungkin dia nampak kita ni tak fikir soal jodoh ataupun pilihan yang ada tu tak berkenan dengan mata dia. Perjanjian mak-mak ni memang wujud antara zaman dulu dan zaman sekarang. Memang kawan dia tengok sikit kalau anak kawan dia ni cantik sikit, handsome sikit, mulalah macam usik-usik macam bolehlah anak kau ni kangen anak aku ni tak kahwin lagi. Adalah waktu kecil-kecil nak tak adik kahwin dengan anak si tu si polan tu. Kita pun tak nak lah, apa pula nak jodoh-jodohkannya kan. Sekadar gurauan. Jadi bila kita jumpa makcik yang konon je nanti nak jadi kita punya mak mentua tu, jadi macam rasa macam awkward saja. Diorang suka tengok kita macam tu. Pernah alami situasi macam ni. Tapi saya tak menolak jika jodoh saya hasil daripada perjanjian mak-mak. Setakat ni saya tak pernah lagi lah mak saya nak kenal-kenalkan saya dengan anak kawan dia lah. Tak pernah lagi lah. Kalau tiba-tiba peluang saya tak nak, saya tak suka, saya kenal benda siapa. Apa? Ada yang pernah alami, ada yang tak pernah, ada yang juga rasa tak relevan dah masa sekarang ni. Tetapi Datuk sendiri rasa adakah perlu untuk ibu bapa campur tangan, terutamanya kalau anak-anak mereka jenis senyap, tak suka kongsikan apa-apa, terutama soal jodoh, soal pasangan ni? Kita kena tanyalah. Dia ada jodoh ke, dia ada ke pilihan hati dia. Bawa mak nak tengok yang macam mana. Tapi jangan komen. Jangan komen depan-depan. Itu menyakitkan hati. Jadi tengok dia ni mak kenal ya. Yang ni mak mana dari asal orang mana? Mak di mana, kerja apa, semua kita tanya, kita interview. Lepas tu dia balik, kalau kita kata okeylah, boleh tu sesuai nampak. Tapi setengah anak dia senyap je, dia tak ada. Ingat, sekarang zaman-zaman dia macam pelik-pelik. Ya? Ada yang lelaki suka lelaki, yang perempuan suka lelaki. Perempuan dia, itu pun ada masalah sekarang. Ya, jadi ini yang kita kena berhati-hati tengok. Betul lah ibu bapa nak merancang tu. Dia takut anak dia jadi yang di lain-lain tempat. Okey, Datuk, maafkan saya mencelah. Saya buka soalan ini untuk Datuk dan juga Lilisda. Kita lihat tujuan ibu bapa ni sangat baik untuk merancang kebahagiaan. Betul. Untuk melihat bahawa tak ada satu pun ibu bapa ni yang nak melihat anak mereka tak bahagia. Mereka harapkan anak yang dilahirkan, dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dia kalau dulu ibu bapa dia susah membesarkan anak dia, dia harap anak dia tu kalau dah mendirikan rumah tangga bahagia, senang macam tu. Tetapi kadang-kadang kalau kita terlalu merancang pula, kalaulah disebabkan oleh perancangan kita itu hubungan anak itu tak menjadi, tak bahagia. Takut pula satu hari nanti hubungan antara ibu dan anak itu yang jadi masalah. Sebab dulu dia kata, dulu mak suruh kahwin, sekarang saya dah kahwin. Sekarang perkahwinan tak menjadi. Takut ibu bapa pula disalahkan. Macam mana tu, Lilisda dan juga Datuk? Kalau disalahkan. Okey, untuk saya pasal belum alami apa-apa lagi ni. Kan? Tapi sebolehnya saya cuba elakkan daripada benda itu berlakulah. Kan? First, memang saya akan perbanyakkan doa supaya kalau berlaku sesuatu perkahwinan tu, saya harapkan perkahwinan itu biar kekal sehingga akhir hayat. Dan kita kena menjadi penasihat yang sentiasa positif. Sebab
macam saya beritahu awal tadi, tak ada satu pun perkahwinan yang tidak diuji. Kan kita macam manalah bagus pun, macam mana kaya sekalipun tetap akan diuji. Tapi ujian yang berbeza-beza. Tapi so sebagai mak ayah, so saya akan sentiasa berfikiran terbukalah. So saya akan cuba cari solusi yang terbaik. So tak adalah sampai menunturkan masjid, itu jarang sekali lah. So kalau boleh tak nak lah kan, tak nak betul berlaku. Memang itu nasiblah keadaan yang menentukan. Kita merancang, Allah yang menentukan segala-galanya. Tapi di sini ibu bapa juga main penting tu baguslah. Tetapi jangan terlalu membuatkan anak ni tak tahu langsung. Bagi tanggungjawab pada dia. Tentang kad panggilan awak jaga. Tentang baju tu pulanglah awak dua orang pasangan yang mana suka. Tentang pelamin mak suka, mak passion ni. Mak suka hijau pucuk pisang. Itulah dia. Sebab perkara-perkara itulah yang mendewasakan mereka ya, Dato'. Tetapi di akhir cerita di akhir perkahwinan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dia selalu berulang-alik pergi melawat anak dia Saidina Ismail alaihissalam yang mana anak dia berkahwin duduk di Mekah. Jadi biasanya Ismail alaihissalam ni selalu pergi memburu untuk mendapatkan makanan. Jadi bila dia pergi, Nabi Ibrahim pergi, dia jumpa menantu ni. Dia kata, Ismail mana? Ismail tak ada, pergi cari makanan, kita miskin, kita tak ada duit, kita tak ada makanan, dia kata. Lepas tu bila Ismail alaihissalam balik, Nabi Ismail alaihissalam balik, dia kata siapa datang? Dia kata orang tua tu busuk je. Dia tak bagi minum air pun dia ni. Dia kata dia awak cerita apa? Saya cerita kita susahlah. Kita cari makan, kita makan daging saja dengan air. Itu saja. Tapi dia kata, okey, awak bungkus kain awak balik. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, tukarlah selak pintu ini. Ada yang kata jenang pintu ataupun selak pintu ni, suruh Ismail tukar. Maksudnya? Maksudnya ceraikan. Bapak saya kata ceraikan sebab tak sesuai. Kerana wanita ini kata pula orang tua, komen pula tak hormat orang tua, tak bagi minum pengembara yang datang dari Palestin dan ke Mekah beratus-ratus batu. Jadi itulah contohnya. Kemudian dia datang lagi second time. Dia tengok isteri baru. Isteri baru ni baik, cerita, bagi minum, layan orang tua. Jadi dia pun cerita, suami saya pergi cari makan, gini-gini. Okey, dia pun balik. Jadi Nabi Ismail, dia tak jumpa anak dia, Nabi Ismail pun balik. Dan Nabi Ismail alaihissalam tengok, dia kata, apa bapak saya kata, pertahankan pintu ini, selak pintu ini, pertahankan. Kerana okey, maknanya dia cakap begitulah, baguslah. Jadi bapak saya kata awak bagus. Maknanya tak payah, yang dulu dia bercerai, yang ni dia jaga. Itu nasihat bapak, tetapi dia ada peribahasa dia di belakang itu yang mana anak dia faham. Ada yang tersirat di sebalik yang tersurat untuk kita fahami. Silakan. Dan Lisa, berdasarkan iktibar yang kita pelajari ini, mungkin boleh kita kaitkan juga dengan topik pada hari ini. Mungkin ibu bapa yang terlalu memberi tekanan kepada anak-anak rasanya tidak perlu, sebab akan memberi kesan mendalam dan akhirnya mereka akan dipersalahkan. Mungkin kita harus lihat topik kita pada hari ini dengan cara yang lebih positif yang ingin Lisa kongsikan. So oleh kerana sekarang zaman moden, anak-anak kadang-kadang dah mempunyai pilihan masing-masing. Jadi kita bagi ruang kepada mereka untuk berkenalan, dan yang penting anak-anak juga harus tahu bataslah. Kalau boleh, kalau berkenan dengan siapa-siapa, pilihan tu bawalah jumpa mak ayah dulu supaya mak ayah tu memberi kata putus ataupun ini kita perlukan redha daripada mak ayah kan. Jangan dia nak kahwin tapi mak ayah tak redha. Itu memang masalah besar nantilah. So yang paling penting kedua-dua pihak mesti ada komunikasi yang baik. InsyaAllah komunikasi yang baik dan juga redha ibu bapa. Sedikit rumusan ringkas daripada Dato'. Rumusan saya, kalau kita nak cari pasangan untuk kita, biar dia berkenalan dulu. Cara moden tapi jaga tingkah laku. Dan jika sekiranya benda ini menjadi terus kita berminang, kita jumpa dulu. Kita pergi berminang, berfikiran positif, berfikiran terbuka, yang besan kita adalah orang baik, keturunan yang baik-baik. Itu yang perlu kita lihat. Dan
Terus kita bagi kahwin dan alhamdulillah kita mengharapkan bahagialah anak aku. InsyaAllah. Bahagialah anak-anakku dan keturunan-keturunanku. Mungkin tidak terlalu dominan juga kan terhadap keputusan yang dibuat oleh anak-anak. Ada komunikasi antara ibu-ibu dan juga anak-anak itu untuk mengharmonikan hubungan tersebut. Jangan memandai-mandai mak duduk sembang sambil tepi pasar tu. Cakap, anak awak cantik, saya nak. Tak boleh tu Tak boleh. Kena perlahan-lahan dengan cara lembut. Demokrasi. Demokrasi. Okey. InsyaAllah semoga apa yang kita kongsikan hari ini sedikit sebanyak dapat manfaatnya dan juga membuka ruang dan juga minda bagi anda penonton-penonton yang mungkin mengalami ataupun terfikirlah untuk melakukan perkara yang sama. Kalau boleh biar ada sifat keterbukaan tu sedikit untuk kita beri ruang dan peluang kepada anak-anak kita ini untuk membuat pilihan mereka sendiri. Dalam masa yang sama kita boleh buat macam Listawati tapi jangan ada paksaan. Kalau ada pilihan sendiri tak apa, yang paling penting dapatkan restu ibu bapa dan ibu bapa pun janganlah terlalu memaksa. Ya kau. Okey. Alright, kita dah ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua-duanya, Datuk Dr. Fazila Muhammad Ali dan juga Listawati. Dan anda penonton wanita hari ini jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kembali di Wanita Hari Ini. Pada segmen tajaan hari ini, kita bersama Jamu Jelita. Si Jelita sebelah saya, Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, akan kongsikan apa yang dibawa oleh Jamu Jelita pada hari ini, Atira. Terima kasih, Hawa. Hawa ni kecil molek manis betul orang di sebelah Atira. Kebetulan sama tema hari ini. Jadi hari ini, Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat Atira ucapkan. Okey, Hawa. Sebenarnya hari ini Atira cukup teruja nak bersiaran dengan anda sebab hari ini Atira nak berkongsi tentang produk yang cukup mendapat tempat di hati pengguna dan cukup mendapat maklum balas yang sangat positif dari pengguna, dan yang paling penting produk ini merupakan produk yang terlaris, Hawa. Jadi sebab tu Atira excited nak share dengan anda semua yang mana baru-baru ni ada pengguna kami kongsikan dengan menggunakan puak fiber seawal botol pertama, katanya baju yang dalam almari yang lama tersimpan tu dah boleh pakai. Sebab ramai juga yang mengalami masalah bila orang cakap apa, setiap 2 bulan dah kena beli baju baru sebab drastik sangat perubahan tubuh badan yang terjadi. Yelah, kita ni dengan macam kita tengok DVD, makan tak jaga dan sebagainya. Jadi yang mana belum cuba puak fiber, kena cuba puak fiber ni sebab belum ada di pasaran minuman fiber yang tinggi dengan vitamin C yang mana mempunyai 2 fungsi, iaitu untuk pencerahan kulit dan untuk tubuh badan, Hawa. Jadi yang mana banyak toksin dalam badan sampai ada masalah bau badan, naik jerawat banyak kat badan, saiz fizikal tidak seimbang, orang kata apa, perut selalu tegang dan selalu lama menguap dalam toilet akibat tidak lawas. Dan juga akibat kerana kita tidak menjaga pemakanan dan kurangnya bersenam, anda kena cepat-cepat dapatkan puak fiber ni. Jangan fikir panjang lagi, boleh cuba puak fiber ni yang mana Atira nak bantu anda supaya tak lagi kumpul baju yang tak muat dengan cara bantu singkirkan sisa makanan yang tidak terhadam, singkirkan toksin agar anda lebih mudah berfashion dan orang kata apa, lebih mudah untuk senang kita nak beli baju, senang tak ada lagi nak tersimpan baju-baju lama yang tak boleh nak pakai. Jadi kita boleh cuba puak fiber ni, dan istimewanya puak fiber ni adalah melalui kandungan seratnya yang tinggi daripada psyllium khas, ada daun sena, ada rubab, yang mana menurut kajian bahan ini secara semula jadinya bantu menyah toksin dan sisa makanan yang tidak dicerna dalam badan. Dan sebenarnya, Hawa, inilah punca kenapa kita mempunyai saiz fizikal tidak seimbang, dan itulah juga punca kenapa kadang-kadang kita ni ada masalah kalau pakai baju, badan kita kecil, bawah besar. Kita ada saiz fizikal tak seimbang, dan ini sebenarnya bukan saja terjadi buat wanita, lelaki pun ramai. Jadi sebab itulah penyelesaian dia, Atira memang sarankan untuk anda amalkan puak fiber ni serta mengamalkan gaya hidup sihat, mengamalkan pemakanan yang sihat untuk kesan yang lebih baik agar kita dapat tubuh badan yang diidamkan, agar kita mempunyai berat yang tidak melebihi BMI yang ditetapkan untuk tubuh badan kita. Jadi sebab tu Atira sarankan buat anda yang belum cuba, anda boleh amalkan 2 kali sehari selepas makan tengah hari atau makan malam. Yang penting lepas makan berat, yang mana penggunaan puak fiber ni 4 hingga 8 jam ditakkan kita tandas untuk melawas supaya tidak ada apa yang tersimpan dalam perut kita yang menyebabkan kita ni mempunyai masalah perut jadi tegang, tak selesa dan sebagainya. Dan yang paling penting, rasa pun sedap. Bagaimana pula ramuan yang ada dalam Coco Diet dan juga Pearl White Fiber ni, Atira? Okey, soalan sangat bagus sebab ramai juga yang tanya boleh tak diamalkan bersama. Bila kita bercakap pasal diet, Atira percaya ada orang yang mengamalkan tip diet yang sangat drastik sehingga menyebabkan tubuh badan tu kehilangan otot.
Jadi yang mana diet-diet lepas tu mengalami masalah badan tu nampak macam tak sihat. Jadi sebab tu Atta sarankan buat anda nak berdiet, anda kena tahu tentang defisit kalori, yang mana supaya kita tahu apa yang kita makan tu, kalori yang kita makan sama ada pergi ke tenaga ataupun otot kita, dan kita kena mengamalkan diet yang sihat, diet yang seimbang supaya tubuh badan kita mempunyai nutrisi yang diperlukan. Dan yang paling penting, sebab tu nak share kepada anda yang belum cuba Choco Diet ni, boleh amalkan buat Choco Diet, yang mana penggunaan Choco Diet ni selain tinggi dengan karbohidrat kompleks daripada beras perang dan kentang, penggunaannya bantu mengenyangkan selama 4 hingga 6 jam, dan yang paling penting bantu mengawal paras kalori dalam badan. Dan yang paling penting juga sebenarnya Choco Diet ni, penggunaan dia boleh dijadikan sebagai meal replacement bila masa rasa malam-malam tak nak makan berat, nak diet. Orang kata apa, supaya badan tu, orang kata bila kita banyak makan pun tak elok untuk badan. Jadi kita nak diet, boleh cuba Choco Diet ni. Selain mempunyai rasa coklat Belgium yang sedap, Choco Diet mempunyai banyak nutrisi untuk tubuh, dan yang paling penting walaupun tak makan, kita akan kekal bertenaga dengan penggunaan Choco Diet ni. Itu mengenai ramai-ramainya. Depan saya ni ada Bengkong Ratu, Atira. Okey, Bengkong Ratu sebenarnya produk yang dah lama Atira promosikan di Wanita hari ini, sebab belum ada lagi di pasaran bengkong yang berharga RM37. Dan kalau boleh tengok kat sini, kita sediakan 3 cangkuk yang mana anda boleh pakai mengikut keselesaan tubuh. Dan juga kenapa reason kita sediakan 3 cangkuk ni, supaya kita boleh nampak perubahan konsep perut. Ini macam konsep perut, perubahan perut kita tu, sebab Ata percaya ada orang mengalami masalah otot perut yang mengendul, lagi-lagi wanita yang berpantang ataupun orang yang memang ada masalah perut buncit. Jadi korset ataupun Bengkong Ratu ni sebenarnya lebih kepada buat anda yang nak dapatkan pinggang idaman, nak dapatkan perut yang lebih cantik, orang cakap, anda boleh pakai ni. Ada 4 tulang besi, penggunaannya sangat selesa, serat peluh dan fleksibel. Dan yang paling penting, untuk apa jua jenis aktiviti anda boleh pakai, sebab penggunaannya sangat selesa dan lelaki dan wanita boleh pakai, serta wanita berpantang pun boleh pakai. Berharga cuma RM37 saja. Sangat murah. Jadi secara ringkasnya Ata nak berkongsi kepada anda, buat anda yang masih mencari produk apa yang anda boleh amalkan untuk anda dapatkan, orang kata apa, bentuk badan menawan, saiz yang anda idamkan supaya tak lagi susah cari baju dan sebagainya. Anda boleh cuba dapatkan Puat Fiber ni, yang Ata jamin kalau anda beli pasti repeat order, sebab dah berada di pasaran hampir 9 tahun. Pengguna kalau beli memang berpuas hati dengan keberkesanannya. Berharga cuma RM38.90 sebotol untuk penggunaan 2 hingga 3 minggu, free shaker. Dan yang paling penting, lelaki dan perempuan boleh amalkan selepas makan. Dan Choco Diet berharga RM38.90 sebagai meal replacement bila masa rasa tak nak makan berat, nak diet supaya orang kata apa, kita ni ada badan yang lebih sihat, tak ada makan macam-macam malam-malam. Kita boleh cuba Choco Diet ni. Rasa coklat Belgium yang sedap, sangat sihat, mempunyai pelbagai nutrisi, boleh bantu berikan tenaga. Dan yang terakhir, Bengkong Ratu berharga RM37, boleh dipakai oleh lelaki dan wanita, wanita berpantang, serta ada 2 saiz. Kalau Hawa tengok dekat sini, kotak biru saiz S dengan M untuk berat bawah 60 kilo, kotak merah LXL untuk berat atas 60 kilo. Jadi anda boleh pilih ikut saiz. Dan yang penting, kita 3 produk ni anda boleh dapatkan secara online di www.jombai.my ataupun WhatsApp Atira di 0133535753 dan hubungi 1-800-885510 untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi. Baik, terima kasih Atira. Segala perkongsian mengenai produk dari Jamu Jelita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, Hawa. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, Hawa. Tadi kan kalau sempatlah dibacakan di Facebook, ramai juga ataupun banyak juga orang yang komen-komen kan. Dan mungkin ada pernah melalui pengalaman yang sama, yang mana mereka mendirikan rumah tangga daripada perjanjian ibu-ibu mereka, dan alhamdulillah perkahwinan yang dibina itu bahagia dan kekal hingga ke hari ini. Tetapi Hawa, ada juga dalam situasi yang sama yang tak berjaya, orang kata, mencari bahagia tu akibat daripada perjanjian ibu-ibu tu. Jadi walaupun perhubungan itu putus di tengah jalan, namun ibu-ibu masih lagi dalam kondisi yang baik-baik saja. Itu hubungan antara anak-anak. Tidak semua bercinta selepas berkahwin sama situasinya. Ibu bapa semua orang pun lain-lain. Result selepas berkahwin pun lain-lain. Tapi kita harapkan yang terbaik sahaja buat anda semua. InsyaAllah. Awak macam mana? Yang perjanjian ibu-ibu ke bercinta sendiri? Kita tengok macam mana nanti, ya. Okey, kan sebenarnya kita nak ucapkan terima kasih juga kepada anda semua penonton-penonton Wanita Hari Ini lah, yang telah pun sudi bersama dengan kami dari awal hingga ke hujung rancangan ini, mengikuti setiap daripada perincian telah pun direncanakan oleh rakan penerbit Muhammad Ros Abdullah pada hari ini. Dan diharapkan apa sahaja yang kami kongsikan ini, yang baik itu kita jadikan tauladan, yang buruk itu sama-sama kita jadikan sepadan. Gurau-gurau tahu. Saja je.
Baik, kalau tadi perjanjian mak-mak ni kalau menjadi, esok di Wanita Hari ini kami bawakan kepada anda hantaran perkahwinan norma baru. Saya dah ada perjanjian dengan Hawa. Saya cakap dengan dia, Hawa, kalau Hawa punya majlis nanti, kakak nak tolong menyibuk. Betul tak, Hawa? Boleh, silakan. Okey, jadi esok bersama dengan Rina dan juga rakan setugas yang lain untuk sama-sama kita kongsikan topik tentang hantaran perkahwinan norma baharu ini di WHI Extra. Selamat berhujung minggu. Pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri. Jaga diri anda. Bye. Assalamualaikum. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawati, ibu